Okay guys, aku nak cerita pasal ekonomi tapi bukan aku expert pasal ekonomi. At least aku ada sedikit benda-benda basic lah aku nak share dengan korang. Apa yang terjadi dengan nilai ringgit kita. Okay, yang mana dalam SR1 ni pun ada share benda ni. Okay, melalui share langsung. Cumanya aku just bagi tahu je dalam bahasa yang mudah lah. Sebab apa? Ini melibatkan keadaan sekarang ni. Keadaan sekarang ni yang melibatkan kos sara hidup melonjak naik, harga barang naik. Kan? Okay, kita nak bagi satu point je. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Dan viewers Digitalk, jangan lupa follow channel Saya Sembang. So kalau kita lihat kepada paparan ini, kita tahu okay, Malaysia punya nilai ringgit telah jatuh. Kalau kita lihat kat sini, ini bukan nak menunjukkan dia jatuh. Makin naik inilah sebenarnya dia jatuh. Okay, ringgit ini kalau kita lihat, okay, kalau contoh kalau kita tengok kat sini, RM4.54. Okay, so maksudnya untuk nak kita tukar duit lah, dalam bahasa yang mudah, kita nak tukar kepada $1, okay, RM4.54. So kau bayangkan kalau dia naik sehingga RM5. Maksudnya kau kena ada RM5 untuk capai $1. Maksudnya untuk korang tukar duit $1. So korang bayangkanlah nilai tu makin teruk lah, okay. Walaupun dia tunjuk kat sini dia naik, tapi lagi naik sebenarnya lagi teruk. Okay, ini basic sekarang aku nak share dengan korang lah. Apa yang berlaku sekarang nanti memberi impak kepada orang kata import barangan. Kadang-kadang kita akan cakap apa kaitan dengan kos barangan dan sebagainya. Sebab kalau ikutkan, kita bukannya pergi ke luar negara. Jom kita tengok kan, waktu mula-mula, ini artikel lama aku nak share dengan korang. Sebab apa? Aku akan bacakan satu persatu artikel ini. Kalau kita tengok ni 2016. Okay, Malaysia terlalu bergantung kepada import makanan. Okay, antara apple, kurma, grape, coconut, meat, chicken, onion, potato, chili. Okay, so ini adalah kata info yang lama lah. Macam mana pompak-pompak pun tetap kalau kita lihat kepada artikel yang baru pula pada 25 Mei 2023. Okey, yang mana Malaysia masih lagi bergantung kepada import bahan makanan. Okey, mungkin kalau kita baca sedikit lah, yang mana sayur-sayuran dan buah-buahan seperti cili, halia, kobis, mangga dan kelapa tidak mencapai kadar sara diri 100% bagi tahun 2023, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu. Merujuk kepada SSR bagi tahun tersebut, antara sayur-sayuran, buah-buahan yang belum mencapai 100% ialah cili 29.3%, halia 14.6%, kobis dan sebagainya. Justeru katanya hala 7 subsektor tanaman telah dirangka dengan memberi keutamaan bagi meningkatkan pengeluaran hasil. Okey, so kalau kita lihat dekat sini, daripada dulu, sejak dulu aku rasa benda ini kita menggalakkan, siap ada orang kata promosi, okey, besar-besaran di TV mengatakan kita tanamlah di rumah. Tetapi masih lagi bergantung kepada bahan-bahan yang diimport. Soalnya rakyat ke ataupun orang tengah menguruskan proses untuk make sure benda itu perlu ataupun tidak, ataupun memberi alasan seperti mana Ahmad Sabu beritahu. Jom kita tengok paparan ini pula yang aku nak share dengan korang. Import makanan negara meningkat 62 bilion setahun, guys. Permintaan pengguna serta faktor tukaran mata wang asing menyebabkan nilai import makanan negara meningkat hingga mencecah 62 bilion setahun berbanding 48 bilion sebelum ini, kata Timbalan Perdana Menteri. Maksudnya meningkat. Okay, menekankan negara tidak boleh selamanya bergantung kepada import makanan. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Majlis Tindakan Sara Hidup berkata semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan perlu bekerjasama memberi fokus kepada keterjaminan makanan dan memastikan permintaan di dalam negara mencukupi. Kalau kita bergantung kepada makanan import, ia akan menjadikan negara ini secara teknikalnya bakal menghadapi kebankrapan. So kalau kita lihat dekat sini, keadaan sekarang ini, okey, macam mana pun tetap sama. Sorohlah agensi tu, sorohlah department tu, sorohlah jabatan tu tetap bergantung. Maksudnya diteruskan juga import itu. Okey, proses import barangan. Dalam soal ni aku tak pasti, adakah benda ini melibatkan MOU pihak-pihak tertentu dengan negara-negara yang mungkin dikontribute sebelum ini, kita tidak pasti. Yang perlu dikekalkan dia punya kontrak, perlu diimport, perlu ambil. Bukan disebabkan kita kekurangan makanan, bukan disebabkan kita kekurangan orang kata hasil tanaman yang kita boleh
orang kata kredit sebenarnya. Aku rasa negara kita ni banyak hasilnya, melainkan hasil ini digunakan untuk ekspor itu, ini masalah lah. Contohlah aku bagi perumpamaan lah. Ekspor itu melebihi apa yang sepatutnya dalam negara memerlukan. Aku tahu benda ini akan memberi, orang kata, positif kepada nilai wang ringgit kita juga. Tetapi kalau ikutkan kita nak selamatkan negara kita, perlulah kita balance dalam hal ni. Perlu ada kajian yang menyeluruh. Kita memang mengikut sahaja untuk import barangan dan boleh menjadi kebankrapan, dan dengan nilai duit kita kalau kita nak membayar balik dan jadi jatuh, maka perlu amount yang banyak. So bila dah perlu amount yang banyak, maka dana ataupun peruntukan yang digunakan oleh kerajaan lagi banyak. Sebab itulah impact daripada import yang kita lakukan. Bila kita buat pembelian dengan harga yang mahal, maka apa yang kena dekat kita sebagai rakyat adalah bahan mentah yang mahal. So sebab itulah isu ini bukanlah isu main-main. Dia melibatkan circle kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya. Baik T20 ke, baik M40 ke, baik yang orang bawahan sekalipun. Itu saja yang aku dapat kongsikan dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Aku Faizuan. Assalamualaikum.